إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وأتباع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والوالدين والمعلمين ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وخصوصا إلى تأليف هذا الكتاب الشيخ له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، كما قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر، رب كرم بالخير والبر. dan sidang jemaah rahmat Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan berkahnya daripada Allah kita dapat bertemu pada hari ini sebelum daripada kita mendengar khutbah Jumaat dan kita menunaikan solat Jumaat secara berjamaah. Insya-Allah sama-sama kita mendengarkan sedikit tazkirah yang mana mungkin akan memberikan kesulitan dalam hati kita, terangan dalam hati kita, supaya kita menjadi seorang hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hari ini saya tulis satu makalah yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Minhajul Abidin, yang mana kitab Minhajul Abidin adalah satu kitab yang masyhur di dalam ilmu tasawuf, satu kitab yang terlalu dikenali di kalangan ilmuwan-ilmuwan, yang mana kitab ini adalah sebuah kitab yang banyak mendidik dan membentuk segala hamba-hamba Allah supaya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka menjalani kehidupan mereka sebagai seorang manusia. Jadi sebelum daripada itu juga saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh ahli dan kuasa masjid kerana sudi memberi laluan kepada saya pada tengah hari ini sama-sama berada di dalam masjid ini bersama-sama dengan tuan, yang mana saya ini adalah seorang pelajar daripada pondok tamak di China, Thailand. Saya hadir di Departemen Teknologi di Kuala Lumpur 11 kali untuk program ilmuwan, untuk program kuliah, yang mana saya ini bukan profesor ataupun bukan doktor ataupun bukan ulama kalau saya kata, ataupun bukan ustaz pun tak sampai ini. Saya hanya pelajar pondok, dikenali sebagai budak pondok. InsyaAllah dengan ilmu yang ada sikit-sikit ini mungkin akan memberi mereka nasihat sesama sendiri dan menyampaikan ilmu-ilmu yang termaktub di dalam kitab-kitab ulama. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian kita ini menjadi satu tangga untuk kita menjadi hamba Allah, menjadi satu tangga untuk kita mencakap Allah. Itu saja. Matlamat kita melakukan ibadah, matlamat kita berilmu dan menuntut ilmu sehingga kita mencapai ilmu yang asalnya itu adalah pemberian Allah, bukan adalah hak milik mutlak kita. Semata-mata mencari keridhaan Allah, itu saja. Sehebat mana kita berjalan di atas muka dunia ini, sehebat mana kita dipanggil dengan nama kita di atas muka dunia ini, tidak lain dan tidak bukan kita hanya seorang hamba Allah yang penuh dengan kefakiran, yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah.
Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, saya datang ke tempat tuan-tuan hari ini untuk mencari sedikit sumbangan dan dana pembangunan pondok tamak di Canang Thailand, yang mana saya telah memohon keizinan daripada pihak masjid untuk membuat kutipan sedikit pada hari ini, hari Jumaat, insyaAllah, yang mana pondok kami itu terlalu dhaif pada tuan-tuan. Tengok tadi saya duduk mengaji belah Kedah, tapi pondok belah Kedah ni elok. Di pondok belah sana tuan-tuan yang dinding pula, dinding pula, tiang pun pakai tiang kayu hutan. Jadi rumah hak elok rumah saya itu pun asrama perempuan lari habis dengan isteri. Saya masih duduk kat rumah. Dia alhamdulillah Tuhan pelihara, Tuhan jaga, boleh mengaji. Baru masuk, baru 2 bulan saya duduk di sana. Jadi berlaku masalah di pondok tersebut kerana pondok tersebut ni dibangunkan di atas tanah pesakah, yang mana Tuan Guru Haji Lah Cenah ataupun dikenali sebagai Baba Lah Cenah, yang masyhur dengan ilmu hadisnya, dengan fiqhnya, dengan ilmu alatnya, yang mana hari ini dia berdepan dengan masalah pembangunan pondok itu sendiri, yang mana pondok itu didirikan di atas tanah pesakah. Nak menghidupkan pondok itu tak boleh, malam-malam ni gelap, nak pesan aku pun tak boleh. Saya pun adik-adik lain dia kacau. Tuan-tuan maklum, bukan anak terguru semua faham agama. Bukan anak terguru semua faham agama. Anak terguru jadi penyangga pun banyak juga. Jadi inilah masalah yang berlaku. Jadi bila saya masuk bincang dengan guru, tengok saya pernah guru bahawa kita nak buat, dia bagi cadangan dekat dia untuk kita berpindah. Dia pun setuju. Alhamdulillah ada seorang hamba Allah daripada Malaysia juga, daripada tempat kita juga, daripada Kedah, menyalurkan sumbangan sebanyak RM10,000 untuk membelikan tanah yang baru lebih kurang dalam 5 relung dengan nilai RM15,000 saja. RM15,000 mana nak dapat? Tak dapat. Tapi alhamdulillah Tuhan bagi. Cuma hari ini kami memerlukan lebih kurang dalam RM200,000 Malaysia untuk buat pondok lebih kurang saja, untuk ala kadar sebagai mudah untuk kami menuntut ilmu saja. Itu saya, bukan kata untuk nak sedap-sedap, nak nikmat, nak berhepan buat tu jauh sekali lah. Cuma nak buat surau, nak dirikan pondok untuk pelajar, nak buat satu dewan makan untuk pelajar, dan rumah untuk rumah yang ala kadar untuk pelajar yang dah berkahwin. Itu sahaja. Sebab apa? Semata-mata nak cari keredaan Allah, bukan nak sedap-sedap. Mudah-mudahan dengan orang kata apa, sumbangan daripada tuan-tuan itu memudahkanlah lagi kerja kami, dan sumbangan tuan-tuan itu insya-Allah akan mendapat ganjaran yang pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan telah maklum faedah ataupun kelebihan-kelebihan yang ada di dalam pemberian kita ataupun infak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pada tengah hari ini insya-Allah kita akan bincang, walaupun masa yang sudah sedikit masa hari ini, insya-Allah kita akan membincangkan sedikit satu perkara, satu tajuk yang mana Imam Al-Ghazali sebut dalam kitabnya berkaitan dengan Aqabatus Saniyah. Aqabatus Saniyah ialah Aqabatul Taubah. Aqabah yang kedua di dalam kitab Minhajul Abidin iaitu Aqabatul Taubah. Yang mana kitab Minhajul Abidin ini dikenali sebagai satu kitab, sebuah kitab yang menyatakan tentang kepayahan-kepayahan, kesukaran-kesukaran, manik-manik, perkara-perkara yang menegah daripada seseorang itu melakukan ibadah kepada Allah, dan seseorang hamba itu menjadi hamba Allah Ta'ala yang sempurna. Yang pertama sekali iaitulah Aqabatul Ilmi wal Ma'rifah. Aqabah ilmu. Hak pertama, hak paling besar sekali, seseorang yang berjalan menuju kepada Allah, dia mesti kena ada ilmu. Fardu ain mesti kena selesai kita. Ini makhluk. Yang paling besar sekali akidah kita. Akidah perlu dijaga. Ibadah kita juga perlu dijaga. Contoh macam sembahyang. Banyak lagi kita pergi tengok masyarakat kita yang buat kisah ataupun buat tak peduli dengan ibadah solat. Contoh yang paling banyak berlaku di kalangan masyarakat kita ketika mana sujud. Sujud, tuan-tuan, dia sujud tak sempurna rukun. Bila tak sempurna rukun, rukun tak sujud. Kerana apa? Kerana sembahyang itu dikatakan fasik, dikatakan batal.